Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu bersama saya pada minggu ini, Ustazah Siti Syamsawaliza Buhari, dan hari ini kita akan belajar tentang perkara sunat di dalam solat, iaitu sunat ab'ad dan juga sunat hayat. Jadi sebelum kita nak tengok perkara sunat, mari kita ulang kaji sedikit perkara mengenai rukun solat yang telah kita pelajari pada tahun 1 dan tahun 2. Okey. Perlu diingatkan, rukun solat merupakan perkara wajib yang perlu kita lakukan dan apabila kita tertinggal salah satu daripadanya, solat kita adalah tidak sah. Maksudnya di sini, kita perlu melakukan solat semula sekiranya kita tertinggal salah satu daripada 13 rukun. Jadi, apakah rukun solat yang wajib kita lakukan? Pertama, berdiri betul. Berdiri betul. Okey, kedua, niat. Ketiga, takbiratul ihram. Niat dan takbiratul ihram ini perlu dijalankan secara seiring. Yang keempat, membaca Al-Fatihah. Membaca Al-Fatihah ni maksudnya kamu perlu membaca dengan mengeluarkan suara ketika membaca Al-Fatihah. Okey, yang kelima, rukuk dan tumakninah. Yang keenam, iktidal dan tumakninah. Apakah itu iktidal? Iktidal ialah perbuatan bangun daripada rukuk. Itu adalah iktidal. Yang ketujuh, sujud dan tumakninah. Sujud dan tumakninah. Yang ke-8, duduk antara dua sujud dan tumakninah. Yang ke-9, duduk tasyahud akhir atau biasa kita sebut sebagai duduk tahiyat akhir. Okey, dalam duduk tahiyat akhir ada juga rukun yang ke-10 iaitu membaca tasyahud akhir dan rukun yang ke-11 membaca selawat Nabi dalam tasyahud akhir. Jadi tiga perkara ini dibuat semasa tahiyat akhir atau tasyahud akhir. Okey, yang ke-12, salam yang pertama, memberi salam yang pertama. Dan yang ke-13, tertib. Tertib ialah kamu melakukan solat mengikut turutan dan mengikut rukun daripada yang pertama hingga yang ke-13 dalam setiap rakaat daripada rakaat pertama hinggalah yang terakhir. Okey, ini adalah rukun solat. Rukun solat perlu diingatkan wajib dilakukan. Sekiranya kamu tertinggal, kamu perlu menunaikan semula solat yang tidak sempurna itu. Baiklah, sekarang kita nak masuk kepada perkara sunat yang dilakukan di dalam solat. Okey, kita nak tengok pengertian perkara sunat yang pertama iaitu sunat ab'ad. Okey, sunat yang pertama di dalam solat adalah sunat ab'ad. Sunat ab'ad merupakan amalan sunat yang amat dituntut. Jika ditinggalkan, disunatkan diganti dengan sujud sahwi. Okey, saya tekankan sekali lagi. Amalan sunat yang amat dituntut kalau kita tertinggal membuat perkara sunat ab'ad ini disunatkan diganti dengan sujud sahwi. Okey, bila ditulis amat dituntut, maknanya perkara itu sangat-sangat digalakkan. Sangat-sangat digalakkan kita buat dalam solat walaupun dia perkara sunat. Sebab itu bila tertinggal, perlulah kita sebolehnya digantikan dengan sujud sahwi. Contohnya apa perbuatan dalam solat itu? Ialah contohnya membaca doa kunut. Okey, jadi sunat yang kedua dalam solat, perkara sunat yang kedua dalam solat adalah sunat hayat. Sunat hayat. Apa itu sunat hayat? Sunat hayat ialah amalan sunat yang dituntut. Jika ditinggalkan, tidak perlu diganti dengan sujud sahwi. Okey. Sunat hayat ni dituntut, diharuskan untuk kita, disunatkan untuk kita lakukan dalam solat. Tapi sekiranya kita tak buat,
tertinggal, terlupa, tak perlu diganti dengan sujud sahwi. Antara contohnya ialah membaca doa iftitah. Okey. Jadi, sekarang kita dah tahu ada dua perkara sunat dalam solat, iaitu pertama tadi sunat ab'ad yang amat dituntut kalau tertinggal perlu disunatkan untuk ganti dengan sujud sahwi. Sunat hayat adalah sunat yang kedua dalam solat. Sekiranya tertinggal, tidak perlu diganti dengan sujud sahwi. Okey, baiklah. Untuk minggu ini, kita akan fokus kepada perkara-perkara sunat dalam sunat ab'ad. Perkara-perkara dalam solat yang kita lakukan yang merupakan sunat ab'ad. Yang pertama ialah duduk dan membaca tahiyat awal. Duduk dan membaca tahiyat awal. Tahiyat awal ini selalunya pada rakaat yang kedua. Dalam setiap solat, rakaat yang kedua ada tahiyat awal. Okey, jadi duduk dan membaca tahiyat awal adalah perkara sunat ab'ad. Yang kedua, membaca selawat ke atas Nabi SAW pada tahiyat awal. Pada tahiyat awal. Lepas kita baca asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadun Rasulullah, kemudian kita baca Allahumma salli ala Muhammad dalam tahiyat awal. Diingatkan di sini dalam tahiyat awal. Jadi membaca selawat ke atas Nabi pada tahiyat awal, duduk tahiyat awal dan membaca tahiyat awal merupakan perkara sunat ab'ad. Perkara sunat ab'ad. Jika tertinggal perkara-perkara tahiyat awal ini, apa yang kita perlu lakukan adalah disunatkan melakukan sujud sahwi. Baiklah, sekarang kita lihat pula apa dia perkara sunat ab'ad yang ketiga. Perkara sunat ab'ad yang ketiga ialah membaca selawat ke atas keluarga Nabi Muhammad SAW pada tahiyat akhir. Pada tahiyat akhir. Okey. Tahiyat akhir ni sebenarnya adalah fardu. Tapi bila kita sambung kepada selawat ke atas keluarga Nabi, mula daripada selawat ke atas keluarga Nabi itu adalah sunat ab'ad. Sunat yang dituntut. Di mana? Bila kita baca selawat ke atas keluarga Nabi. Okey, kita baca asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadur Rasulullah. Allahumma salli ala Muhammad. Kemudian kita sambung wa ala ali Muhammad. Okey, start daripada wa ala ali Muhammad itu. Jadi itu adalah perkara sunat ab'ad pada tahiyat akhir. Pada tahiyat akhir. Okey, seterusnya yang keempat, membaca doa kunut pada solat subuh. Okey, memang doa kunut hanya dibaca dalam solat subuh. Solat fardu ada 5 waktu. Jadi solat subuh itu ada doa kunutnya. Okey, jadi membaca doa kunut pada solat subuh adalah sunat ab'ad. Sunat yang sangat dituntut. Okey, kemudian yang kelima, berdiri semasa membaca doa kunut. Okey, kita solat dalam keadaan berdiri, kita bangun daripada rukuk, kita berdiri dan kita pun baca doa kunut. Jadi perkara itu adalah perkara sunat ab'ad. Okey, dan perkara yang keenam, yang terakhir dalam perkara-perkara sunat ab'ad adalah membaca selawat ke atas keluarga Nabi SAW semasa doa kunut. Okey, jadi kita boleh lihat dari perkara yang ke-4, 5 dan 6 tadi adalah berkaitan dengan doa kunut. Jadi perkara-perkara doa kunut yang kalau kita tak buat dalam solat subuh kita, maka disunatkan untuk kita gantikan dengan sujud sahwi. Okey, jadi saya nak terangkan balik. Dalam perkara-perkara 6 perkara itu, kita boleh lihat perkara pertama adalah berkaitan dengan tahiyat awal. Perkara kedua berkaitan dengan doa kunut yang besar. Kemudian ditambah satu lagi ialah selawat ke atas keluarga Nabi dalam tahiyat akhir. Jadi saya harap dengan penerangan saya ini, anak-anak semua boleh faham apa itu perkara-perkara sunat dalam solat yang dikategorikan dalam sunat yang sangat dituntut, iaitu sunat ab'ad.
Jadi apabila kamu tertinggal, terlupa ataupun tidak melakukan 6 perkara ini, adalah sangat digalakkan untuk kita gantikannya dengan sujud sahwi. Disunatkan untuk melakukan sujud sahwi. Okey, dari tadi kita dengar Ustazah sebut tentang sujud sahwi. Jadi apa itu sujud sahwi? Sujud sahwi ialah 2 kali sujud selepas tahiyat akhir. Selepas tahiyat akhir. Dan sebelum salam. Okey, jadi kamu pun baca Innaka hamidum majid. Habislah tahiyat akhir awak. Tapi tadi awak perasan yang awak tidak melakukan doa kunut. Jadi apa yang kamu kena buat? Ialah sebelum bagi salam, awak kena sujud dan baca bacaan sujud sahwi, kemudian duduk, kemudian sujud sekali lagi, kemudian duduk lagi sekali, kemudian bagi salam. Itu adalah sujud sahwi. Maknanya sebelum awak habiskan solat, awak kena melakukan dulu sujud sahwi sekiranya ada perkara-perkara sunat abad yang telah kamu tertinggal. Okey, jadi seterusnya mari kita lihat tata cara sujud sahwi. Macam mana kita nak buat sujud sahwi? Okey, pertama kita dalam keadaan duduk tahiyat akhir atau kita sebut sebagai duduk iftirash. Kita duduk dalam tahiyat akhir. Ni duduk tahiyat akhir. Jadi kita perasan kita tertinggal perkara sunat abad. Jadi kita pun bila teringat tu kita sujud. Dalam sujud tu kita kena baca Subhana man la yanamu wa la yashu. Itu adalah bacaan sujud sahwi. Baca 3 kali. Kemudian kita pun duduk. Bangun tu maksudnya bangun duduk. Keadaan duduknya adalah seperti duduk antara 2 sujud atau kita sebut sebagai duduk tawarruk. Duduk tawarruk. Okey. Kemudian duduk tu tak perlu baca apa-apa. Duduk sebentar. Kemudian kita pun sujud kali kedua. Baca juga bacaan yang sama iaitu Subhana man la yanamu wa la yashu. Kemudian kita duduk sekali lagi macam duduk antara 2 sujud. Kemudian terus bagi salam. Okey, itu adalah tata cara sujud sahwi. Itu bagaimana kita nak melakukan sujud sahwi. Okey, sekarang saya nak bacakan bacaan sujud sahwi. Tadi saya dah bacakan, tapi sekarang kita nak baca dengan lebih jelas beserta dengan maknanya. Okey, bacaannya ialah Subhana man la yanamu wa la yashu. Saya ulang sekali lagi. Subhana man la yanamu wa la yashu. Maksudnya, Maha suci Allah yang tidak tidur dan tidak lupa. Yashu maksudnya lupa. Jadi manusia selalu lupa. Yashu. Sedangkan Allah la yashu. Allah tidak pernah lupa. Okey, itu adalah bacaan sujud sahwi dan kita disunatkan membaca 3 kali ketika dalam sujud sahwi. Okey, seterusnya, saya nak tekankan beberapa kalimah yang kita kenali hari ini. Yang pertama, kita belajar tentang sujud sahwi. Jadi apa maksud sahwi? Tadi kita dah baca dalam bacaan sujud sahwi. Sahwi bermaksud lupa. Okey, Ustazah juga ada sebut tentang duduk tawarruk. Duduk tawarruk. Begini ejaan duduk tawarruk. Apa maksud duduk tawarruk? Ialah duduk antara 2 sujud. Dan satu lagi, duduk iftirash. Duduk iftirash. Maksud duduk iftirash adalah duduk tahiyat akhir. Okey, jadi sampai di sini saja penerangan saya. Semoga kita sama-sama Ustazah mengingatkan diri Ustazah dan juga yang mendengar supaya sentiasa kita memperbaiki ibadah solat kita kerana solat merupakan tiang agama dan keutamaan kita. Jadi, semoga solat kita diterima oleh Allah. Sampai di sini saja. Sekian wabillahi taufiq wa hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di lain masa.